Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah PT3. Okey, untuk bab yang ketiga tu. Okey, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, baik. Soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, muka surat 35 dan 36. Terus pergi kepada soalan. Antara berikut yang manakah bukan kuasa 2 sempurna? A, 1. Betul. Sebab apa? 1 sama dengan 1 kuasa 2. Ataupun pendaraban berulang tu 1 darab 1. 49. Betul ke salah? 49 sama dengan 7 darab 7. Okey. Maksudnya pendaraban 2 faktor perdana. Jadi 2 kumpulan dekat sini. Jadi betul 49. 90. 9 darab 10. Katakan 9 darab 10. Okey. 9 pecah kepada 3. 3. Faktor perdana. 10 ni 2 dengan 5. Tapi kita tak boleh nak susun pada 2 kumpulan yang sama. Jadi 90 tu bukan kuasa 2 sempurna. Manakala 121 ni. Okay, kita cek satu persatu. 121 ni. Kalau kita punca kuasa 2 kan dia dapat 11. 11 dengan 11. Okey. Punca faktor perdana. Jadi 2 kumpulan yang sama. 11 dengan 11 ni. Okey. Jadi 121 betul. Jadi yang bukan kuasa 2 sempurna adalah 90. C ya. Nombor 2, diberi 17 kuasa 2 sama dengan 289. Maka punca kuasa 2 28,900 sama dengan, okey, daripada maklumat yang diberikan tu 17 kuasa 2 sama dengan 280. Punca kuasa 2 289. Jadi 17 sama dengan kita punca kita punca kuasakan dia. Ya okey yang ni. 17 kuasa 2 sama dengan 289. Jadi kalau dapat 17 sama dengan punca kuasa 2 289 macam ni. Okey. Baik, ni maklumat yang kita bagi. Soalan dia punca kuasa 2 28,900. Jadi punca kuasa 2 28,900 ni. Okey, kita pecahkan kepada punca kuasa 2 289 darab dengan punca kuasa 2 100. Okey. Punca kuasa 2 punca kuasa 2 289 ni sama dengan 17. Okey, darab punca kuasa 2 100 ni 10. 17 darab 10 170. Okey, dapat C. Okey, nombor 3. Jika punca kuasa 3 n per 1000 sama dengan 1/5, maka nilai n sama dengan, okey, jadi daripada punca kuasa 3 tu kita hilangkan kuasa 3, punca kuasa 3 tu n per 1000 sama dengan, okey, kuasa 3 tu pindah ke sebelah kanan. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, daripada ni jadi ni. Okey. Jadi n per 1000. Okey, yang ni 1/5 kuasa 3. 1 kuasa 3, 3. 5 kuasa 3, 125. Okey, 5 kuasa 3. Okey.
Jadi nilai N sama dengan 1000 darab 1 bahagi dengan 125. Jadi dapatlah nilai N tu. 1000 bahagi 125 dapat 8. Ini jawapan A lah. Selesai nombor 3. Nombor 4. Hitung nilai bagi 3 kuasa 2 tambah punca kuasa 3 negatif 125. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Tambah punca kuasa 3 negatif 125 sama dengan negatif 5. Jadi 9, positif tambah jumpa negatif jadi tolak. 9 tolak 5, 4. Dapat jawapan B. Soalan 5. Luas sebuah padang berbentuk segi empat sama ialah 400 meter kuasa 2. Hitung jumlah panjang dalam meter pagar yang diperlukan untuk memagar padang itu. Jumlah panjang. Jadi macam ni lah, padang dia macam ni. Segi empat sama, samalah segi empat sama. Panjang dengan lebar tu sama. Panjang-panjang ni sama. 400 meter kuasa 2. Jadi nak dapatkan panjang, kita punca kuasa 2 kan 400 tu. Jadi kita dapat panjang dia 20 meter. Itu panjang. Panjang kata padang tu lah. Sekarang ni dia kata panjang yang diperlukan untuk memagar pagar itu. Jadi kata jumlah panjang JP lah. JP jumlah panjang 4 lah. 4 kali P. 4 darab 20 meter. Jadi 4 darab 20 meter dapat 80 meter lah. Jadi jawapan dia A. Terus pergi kepada bahagian B. Itu soalan nombor 6. Tanda karai pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. 81 ialah kuasa 3 sempurna. Kalau dia kata kuasa 2 sempurna, betul lah. Tapi kuasa 3 rasanya bukan. Sebab 81 ni macam ni lah. 81 ni faktor dia 9 dengan 9. 9 faktor dia 3. Kita cuma boleh kumpulkan dalam 2 kumpulan saja. Maksudnya, kata kalau kuasa 2 sempurna betul. Kalau kuasa 3 sempurna tak betul. Salah. Sebab kuasa 3 sempurna, kita boleh kumpulkan dia dalam 3 kumpulan. Jadi, 81 ni bukan kuasa 3 sempurna. Negatif 343 ialah kuasa 3 bagi negatif 7. Kita tekan negatif 7 kuasa 3 tu dapat. Dapat negatif 343, betul lah tu. 0.2 ialah punca kuasa 3 bagi 0.8. Kita tekan kata punca kuasa 3 0.8 tak dapat 0.2. Ataupun kata 0.2 kuasa 3 tak dapat 0.8. Dia dapat 0.008 macam tu. 144 ialah kuasa 2 sempurna. Ya, dia macam ni 144 ni 12 darab 12 kan. Faktor dia 12 dengan 12. 12 ni pula pecah kepada 3 darab 4. Lepas tu 3 memang faktor ganda dah 3. 4 ni pecah kepada 2. 2. 2. 2. Jadi 2 ada 3, 3 pun ada 2 ada 4, 3 ada 2. Jadi kita boleh susun yang tu. 2 kita ambil 2, 2, 3, lepas tu 2, 2, 3. Boleh susun dalam 2 kumpulan. Jadi dia terbuktilah 144 dia kuasa 2 sempurna. Baik. Nombor 7, padankan jawapan yang betul. Negatif 6 kuasa 2 dapat 36 lah. Sesuaikan.
Punca kuasa 2 144 dapat 12. Okey, 4 kuasa 3 dapat 64. Punca kuasa 3 64 dapat 4. Okey, selesai lah. Okay, nombor 8. Tandakan right pada pernyataan yang betul. Okey, 8 kuasa 2, 8.8 kuasa 2 ni tengah-tengah antara 8 kuasa 2 dengan 9 kuasa 2. Okey, betul lah kat situ. Okey. Nombor 2. Nombor 2 ni salah sebab kalau negatif. Okey, negatif 4 dengan negatif 5, negatif 4 lebih besar. Jadi salahlah negatif 5 letak belah kanan. Patutnya negatif 5 ni sebelah kiri, negatif 4 ni sebelah kanan. Jadi yang ni salah. Okey. Nombor 3. Betul lah orang kata kuasa 3 sempurna kat sini. Ni adalah punca kuasa 3. Okey, jap. Punca kuasa 3 kepada 125 sama dengan 5. Okey. Punca kuasa 3 kepada 200 ni 5.84. Lebih kurang macam tu lah, 5.84. 5.85. 5.85. Okey. Punca kuasa 3 216 tu kalau kita kira sini 6. Jadi betul lah. Tengah-tengah tu. Okey. Baik. Cari beza antara kuasa 2 sempurna terbesar dengan kuasa 2 sempurna terkecil daripada 30 hingga 90. Okey, baik. Antara 30 dengan 90 ni, okey, ada 36, 6 kuasa 2 kan, 7 kuasa 2 49. 8 darab 2 60, 8 darab 2 64. 9 kuasa 2 81. 10 kedua 100. Jadi antara nombor kuasa 2 sempurna ni, yang ni 36 paling terkecil, yang ni paling besar lah. Jadi beza dia 81 tolak 36 lah. Okey, dapat 45. Okey, selesai nombor 8. Seterusnya masuk kepada bahagian soalan 9. Okey, 9A diberi 225 sama dengan 3 darab 3 darab 5 darab 5. Cari nilai bagi punca kuasa 2, 225. Okey, baik. Sekarang ni kita tulis balik 225 yang dibagi tu sama dengan 3 darab 3 darab 5 darab 5. Jadi kalau soalan dia nak punca kuasa 2, 225. Sama juga konsep dia dengan kita punca kuasa 2 kan, yang darab silang ni. Darab berulang ni, 3 darab 3 darab 5 darab 5. Jadi kat sini kalau kita perasan dia akan jadi macam ni lah. Okey, 3 darab 3 darab punca kuasa 2 juga 5 darab 5. Okey. 3 darab 3 tu 9. Okey. 5 darab 5 tu 25. Jadi kita punca kuasa 2 kan. Punca kuasa 2 9 dapat 3. Punca kuasa 2 25 dapat 5. Okey. Jadi 3 darab 5 sama dengan 15. Okey, macam tu cara dia. Selesailah 9A. 9B, rajah di bawah menunjukkan sebuah kubur besar yang dibentuk oleh kubur-kubur kecil yang serupa. Diberi isi padu kubur besar itu ialah 1728 cm kuasa 3. Hitung panjang dalam cm tepi setiap kubur kecil itu. Okey. Jadi kat sini nak dapatkan kata tepi setiap kubus kecil tu. Okey, kat sini P dengan P lah kita tengok. Jadi 2P lah kat situ. Okey. Jadi okey, P itu panjang. Jadi kita buat macam ni lah. Tepi itu T lah. T. Okey, T dengan T tepi. Okey. Kita buat macam ni. P itu panjang sama dengan 2T. Okey, 2T ni lah.
Dua-dua tepi itu panjang dua tepi. Okey, baik. Isi padu kubus besar tu. Okey, macam ni. Isi padu sama dengan P darab P lah. P kuasa 3. Okey, isi padu ni 1728. Kita ambil ni magnitude lah nilai dia. Okey. Jadi nak dapatkan P, kita punca kuasa 3 kan 1728 tu. Okey, dapatlah orang kata panjang tu. Okey, punca kuasa 3 1728. Kita dapat 12. Okey, 12 cm. Okey, manakala T pula tepi tu tadi, tepi ya, T tu tepi. Okey, jadi tepi dia tu T tu sama dengan P bahagi 2 lah. Okey, samaan ni P bahagi 2. Jadi 12 cm kena bahagi dengan 2. Jadi dapatlah tepi tu panjang dia 6 cm. Okey, selesailah kat situ. Okey. Pergi kepada soalan C. Raja di bawah menunjukkan sebuah bekal berbentuk kuboid di mana tapaknya ialah segi 4 sama. Jumlah isi padu air dalam bekal itu ialah 80 cm kuasa 3. Jadi tinggi itu dah bagi dah 5 cm. Jadi berapa dia punya panjang dengan lebar? Panjang lebar samalah sebab dia berbentuk kata bekas bentuk tapaknya ialah okey, tapak dia segi 4 sama dia kata. Jadi panjang dengan lebar sama, tinggilah yang berbeza. Cuma ketinggian air itu dah tahu dah 5 cm. Okey. Jadi isi padu air tu jumlah, kita ringkaskan jumlah isi padu air JIA sama dengan 80 cm kuasa 3. Jadi jumlah isi padu air itu 80. Okey. Panjang dengan lebar P kuasa 2 kan. P kuasa 2 darab dengan 5 lah, 5 cm tu. Sama dengan 80. Okey, P kuasa 2 panjang kuasa 2 sama dengan 80 bahagi 5. Okey, 80 bahagi 5 dapat 16. Okey, jadi P sama dengan punca kuasa 2 kepada 16. Jadi panjang dia itu adalah 4 cm. Okey, selesai. Nombor 1. Okey, nombor 2. Sebuah kubus logam berkaitan dengan soalan ALC 1 ni. Sebuah kubus logam yang berisi padu 64 cm kuasa 3 dimasukkan ke dalam bekas itu. Cari kenaikan arah air dalam bekas itu. Okey, jadi letakkan kubus logam. Okey, kubus logam macam ni lah lebih kurang. Okey, segi 4 sama, tapak dengan panjang dengan tapak tu sama. Jadi nak dapatkan dia punya panjang dengan lebar mesti samalah, panjang tapak dengan lebar tapak ni sama P. Okey, isi padu dia dah bagi sama dengan P darab P lah, P kuasa 3. Okey, isi padu sama dengan P kuasa 3 kan. Okey. Jadi dia punya tapak tu sama jugalah. Sekarang ni isi padu dia bagi dah 64
cm kuasa 3. Jadi isi padu 64. 64 kan dia sama dengan 4 darab 4 darab 4. Okey. Jadi P itu sama dengan 4 lah. Jadi kenaikan arah air itu, kita ringkaskan, kenaikan arah air kas. Kita ringkaskan kenaikan arah air sama dengan panjang dia ataupun tinggi dia, kenaikan dia. H dia tu. Okey. Sama dengan P tu. Okey, 4 cm jugalah. Okey, sebab dia sama saiz kat situ. Okey, panjang lebar tinggi sama. Okey, jadi dapatlah 4 cm juga. Okey, selesai dekat situ. Okey, dengan perkongsian cikgu ni diharapkan pada pelajar lebih tahu, lebih faham, lebih mahir dan lebih menguasai keseluruhan bab yang berkaitan dengan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 dengan lengkaplah dengan keseluruhannya. Okey, diharapkan semoga bermanfaat kepada para pelajar dan juga para penonton yang menonton video ini. Teruskan menonton video cikgu, berikan sokongan kepada cikgu untuk terus berkongsi dan berkarya melalui video YouTube ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.